Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih aku ucapkan kepada subscriber baru yang dah tekan subscribe. Anda amat dihargai. Okey, baik, pada video kali ni ini berkenaan dengan iLestari yang mana tempoh pembayarannya hanya bertinggal 2 bulan je lagi sehingga April. So ada 2 bulan lagi sebelum pembayaran skim iLestari ni tamat Jadi ini yang kita nak sembang sama-sama apakah kesan dia, dan yang paling penting apakah persediaan yang kita perlu buat untuk menempuh penamatan skim ini. Okey, bagi yang dah lama pun menerima skim ni korang pasti akan terasa betapa pentingnya skim ni membantu korang walaupun nilainya cuma 500 sebulan saja, tapi ia dapat meringankan beban dapat lepas bayar kereta, lepas bayar sewa rumah, lepas untuk belanja dapur dan sebagainya Jumlah 500 tu banyak membantu Jadi dalam 2 bulan lagi ni pembayarannya yang terakhir pada April. Selepas itu tiada lagi lah iLestari. So dia akan meninggalkan kesan besar dan persediaan yang kita perlu buat banyak Sebab apa? Sebab kita akan mengalami pengurangan pendapatan bulanan Bagi yang pertama, untuk hidup dengan selesa ialah hidup tanpa bebanan hutang Jadi kalau boleh ada baki yang berbaki lagi ni, beberapa bulan lagi sebelum iLestari ni tamat, korang selesaikanlah hutang-hutang yang perlu supaya nanti tidak terbeban dengan hutang kalau ada hutang dengan kawan, kalau ada hutang dengan hutang-hutang yang tertunggak kumpul duit tersebut, guna duit tersebut untuk selesaikan tunggakan-tunggakan ni tak mahu ada tunggakan. Sebab apa? Sebab tunggakan hutang memang akan menyusahkan kehidupan. Itu yang pertama, selesaikan dulu hutang-hutang. Keutamaan nombor 1. Persediaan yang korang perlu buat Okey, duit yang berbaki lagi ni yang akan dibayar lagi lebih kurang 2 bulan lagi, duit iLestari kalau korang tak ada hutang-hutang tertunggak, alhamdulillah korang boleh jadikan dia 2 bulan lagi, yang mana dah dapat bulan ni 2 bulan lagi lah 1000 lah kira 500 korang boleh jadikan itu sebagai modal untuk perniagaan kecil-kecilan. Tak kira lah korang nak berniaga apa sekalipun jual kuih, buat kuih, dropship, jadi ejen, macam-macam benda boleh buat dengan nilai yang banyak tu kadang-kadang kita kena buka kita punya minda bahawa sebenarnya nak berniaga tak perlukan modal yang besar sangat ada setengah perniagaan bisnes ni kita boleh mula dengan modal yang kecil dan kita akan boleh menjana pendapatan dengan modal yang kecil tersebut jadi bagi yang tak ada hutang, korang bolehlah menjadikan wang iLestari yang masih berbaki ni sebagai modal untuk berniaga. Persediaan yang seterusnya apa yang korang perlu buat ialah mindset, pemikiran kita Okey, jikalau selama hari ni kita ada income lebih 500 bulan hasil daripada iLestari dan kebanyakannya menggunakannya ke arah membeli belah sama ada cara dalam talian ataupun di kedai-kedai fizikal. But kebanyakannya asap dalam hari, kebanyakannya secara online Jadi kita kena ubah mindset kita. Kita tiada lagi lebihan pendapatan no more 500 dan jangan membeli belah di dalam talian beli benda yang tak berguna, yang tak berfaedah, yang tak mendatangkan apa-apa mindset kita kena ubah maksudnya tanamkan dalam fikiran bahawa tiada lagi ekstra pendapatan. Kita kira pendapatan lah sebab iLestari ni ialah pembayaran 500 tak kira orang tu bekerja ataupun tak jadi bagi orang yang tak bekerja memang impact dia lain, tapi bagi orang yang bekerja dia masih ada gaji bulanan. 500 ni ibarat kata orang duit yang boleh dipergunakan untuk ke jalan membeli belah so kena ubah mindset tu persediaan dia. Jangan buat macam tu sangat, simpan, inilah masanya untuk simpan untuk kegunaan apa sekalipun, terpulang pada korang nak guna apa tapi yang penting simpan, ubah mindset. Tentang mindset kita punya pemikiran kita kena faham bahawa kita kena ubah dalam fikiran kita mulai daripada sekarang kita kena anggap kita dah tak ada dah sumber yang pendapatan lebih tu so dengan cara tu kita boleh bersedia untuk menempuh tempoh yang tiada iLestari, no more 500 jadi banyak cara dia. Salah satu dia macam aku cakap tadi, tabiat membeli belah secara online sangat dahsyat sekarang ni JNT sampai mogok, barang terlalu banyak baru JNT Korea lain pun ada juga kes terlalu banyak barang, tak boleh nak distribute, tak cukup manpower dan sebagainya. Okey, dan yang paling penting kat sini aku nak jelaskan, kurangkan berbelanja yang tidak sepatutnya dalam arti kata lainnya berjimat cermat
Inilah masanya untuk start berjimat cermat. Memang 500 tu kita dapat, ya, tak kira orang tu berstatus apa sekalipun, Air Lestari ialah pembayaran yang semua orang dapat, kan? 8 juta 8 juta dapat Air Lestari. Dan ada golongan yang dah bekerja, yang masih bekerja, golongan berpendapatan tinggi dan sebagainya menggunakannya, kan? Tak salah guna. Tapi bila tempoh hampir tamat, inilah masanya untuk kita mengubah balik norma asal kehidupan kita. Tiada pendapatan lebih, tak ada lebihan lagi 500 tak ada. So kurangkan membeli belah benda yang tidak berfaedah, berjimat cermat, dan yang paling penting, kenalah bersedia untuk menghadapi saat-saat yang sukar balik. Bagi yang kehilangan kerja, memang terasa akan dapat impak yang paling besar akibat daripada penamatan skim Air Lestari ni. Yang aku nak rumuskan dalam video ni, tiada apa yang kekal selamanya, tak kira lah bantuan ke apa saja dalam kehidupan kita, tiada apa yang kekal selamanya, termasuklah kita, diri kita sendiri, nyawa kita, kehidupan kita. Apa yang kita ada sekarang semuanya tidak akan kekal untuk selama-lamanya, apatah lagi wang, wang tidak akan kekal selamanya. Jadi bersedialah untuk menempuh penamatan Air Lestari. Itulah aku nak sampaikan, sebab ini sebagai panduan dan renungan kita bersama, dan juga untuk membuka mata kita. Mungkin sekarang ni kita tak fikir benda ni, tapi kita kena fikir benda ni akan tamat tak lama lagi. Dan inilah masanya untuk kita bersedia untuk kehilangan satu sumber pendapatan kita buat masa ni, iaitu Air Lestari. Tak ada terima lagi RM500 lepas bulan April nanti. Kita kena tanamkan dalam hati, faham apa yang akan berlaku pada diri kita, dan start berbelanja secara berhemah. Bagi yang susah nak dapat pekerjaan, inilah masanya untuk korang berniaga. Walaupun korang bakal dapat air sinar, ataupun yang dah ada air sinar sebab kategori 1, gunakan juga ke jalan yang betul. Jadi nasihat aku, terguna pakailah untuk Air Lestari dan juga air sinar. Kedua-dua ni ialah duit anda. Anda kerja, gaji anda dipotong. Jadi manfaatkan setiap duit hasil keringat korang ni. Jangan guna ke jalan yang tak betul lah. Maksudnya tak betul ni bukan maksud aku benda yang menyalahi undang-undang, tapi pembaziran. Kurangkan pembaziran. Inilah masanya untuk kembali kepada kadar semasa yang asal dulu. Semoga panduan ni bermanfaat untuk kita semua bersama, termasuk diri aku sekali dan di anda yang menonton video ni. Tiada yang kekal selamanya, hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kekal abadi. Sekian, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.